Okay, baik. Syafuddin dah masuk tu. Okay, alhamdulillah 66 semua dah masuk. Okay, so sebelum kita mulakan kelas, kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, baik. So, malam ni sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak tanya seorang-seorang. Okay. So, minggu lepas kita belajar mengenai apa orang kata? Okay. Apa kita usah? Bentuk piawai. Okay. So, saya rasa bentuk piawai ni rasa tak ada masalah untuk awak. Dia just melibatkan pembundaran dan dia punya pengenapan dia menggunakan prefix-prefix. Kita ada tera, giga, kita ada mega, kilo kan. So dan semua prefix tu awak boleh ambil daripada menggunakan kalkulator ni lah. Okay. So dia ada button kalkulator tu. So kalau anda kata masih tak dapat lagi catch up bab tu, bagi tu cikgu. Bagi tu cikgu. Tak apa WhatsApp cikgu. Cikgu ni macam ni nak bagi tahu je. Okay. So sebab minggu lepas kita just go through certain question by certain question. So kita tak fokuskan kepada the major one. So actually bentuk piawai ni cikgu tak ambil masa sangat pun. Sebab dia just awak kena tahu konsep dia macam ni nak tukarkan ke dalam bentuk piawai satu. Macam ni kita nak bundarkan angka berarti satu. Macam ni kita nak tukarkan dalam prefix tu. Kilo, tera, giga tu, itu yang penting. 3 benda tu yang, tapi benda tu itu bagi cikgu dia agak mudah lah. Cuma benda tu kita boleh keep practice daripada bab ke bab lah. Okay, so kalau tak ada, kalau contohnya ada soalan nanti kita bincang balik lah mengenai bab tu. Okay. Okay, hari ni malam ni cikgu nak bawa awak mengenai satu bab yang boleh dikatakan agak kritikal juga, iaitu berkenaan dengan bulatan lah. Okay, so cikgu percaya semua dah ada bahan mengajar yang cikgu bagi kan dekat dalam Google Classroom. Betul? No? Semua dah ada print ke? Belum? Bahan tu? Dah ke? Okay. Syazah, siap? Macam mana? Dah ke? Dah. Okay, Afiq? Saya belum, cikgu. Belum? Okay. So, ada seorang belum. Saifuddin dah print belum? Yang handout cikgu bagi tu? Dah. Edina? Dah print dah. Okay, tak apa. Edina? Dah print. Okay, Edina pun dah print. So, seorang dia tak ada yang tak print lagi? Saya pun tak print lagi, cikgu. Okay, macam tu 2 orang. Okay, tak apa. Kita akan go through je benda tu. Nanti bila awak dah print nanti awak tengok balik video sebab cikgu buat rakaman ni. Kelas ni kita rakam. So, saya akan masuk dalam Google Classroom macam biasa. Nanti ketuk video W4. Sebab kita week keempat kan. Betul? Minggu keempat. So, cikgu buat video W4 nanti awak tengok balik lah. Macam mana, apa benda yang kita berjati. Ataupun dalam masa sekarang, Dr. Syah dengan Afi ni boleh keluarkan buku kosong. Nanti kalau ada soalan yang cikgu minta tulis, boleh tulis lah. Sebab bulatan ni tak ada soalan yang menulis sebab dia dah memang ada bulatan, dia memang dah ada sudut kat situ. So unless kalau awak memang suka melukis bulatan tu, then willingly, then okay lah, should be okay. Tapi kalau macam nak tulis satu-satu tu agak renyah sikit lah. Sebab tu cikgu so minta semua print. Okay, tapi tak apa.
Nanti awak boleh tengok Syafi rakaman tu balik kalau contohnya awak tak nak tulis soalan dia. Nanti awak print, betul awak tulis balik apa benda yang cikgu highlightkan dalam kelas ni. Right. So, okay. Sebelum kita pergi kepada slide ataupun kertas yang kita cakap je bagi tu, okay. So, kita pergi kepada satu benda yang dinamakan sebagai asas kepada bulatan lah. So, untuk tingkatan 3 ni, dia fokus kepada sudut dan tangent. Tapi, untuk bulatan, yang paling asas yang awak boleh tahu adalah dia punya luas bulatan dan juga lilitan bulatan. Okey, lilitan bulatan. Okey. So, boleh cikgu tanya, Syafruddin, apakah formula untuk luas bulatan? Syafruddin? Ya, cikgu. Apa dia? Hello? Laju sangat awak cakap. Hello? Syafruddin? Boleh onkan mic tu? Okey. Tak apa, cikgu minta Badi Zaman lah. Badi Zaman. Apa formula luas bulatan dan luas lilitan bulatan? Boleh onkan mic dan bagi tahu cikgu apa dia? Formula dia yang awak pernah dengar? Pi J kuasa 2. Okey, good. Pi J kuasa 2. Okey, Pi J kuasa 2. Okey, lilitan? Dan 2 Pi J. Yes, correct. 2 Pi J. Okey, betul. Terus ingat lagi. So, A ataupun luas bulatan adalah Pi J kuasa 2 dan untuk lilitan kita pakai 2 Pi J. So, Pi ni kita ambil nilai dia sama dengan 22/7 ataupun kita boleh tulis 3.142 lah. Okey, itu bukan berdasarkan kepada soalan lah. Kalau soalan minta suruh pakai 22/7, kena pakai 22/7 lah. Tapi kalau dia pakai pi sama dengan 3.142, kena pakai yang 3.142. Jangan gunakan yang ikut kehendak awak lah. So, ikut kepada kehendak soalan. Okay, so kita ada pi itu 22/7. Ataupun kalau soalan tak bagi apa-apa nilai, so pakai calculator. Calculator ni kita ada pi kan. Okay, just boleh tekan shift dan juga EXP kat sini. Button EXP, so dia akan keluar bentuk pi ni lah. Okay, so tekan. So akan dapat nilai 3.142. Dapat 15 lah. Okay, tapi lebih kurang macam itulah 3.14. Okay. Itu untuk luas bulatan. Kita ada juga dinamakan sebagai luas sektor. Okay, luas sektor. Okay, luas sektor ni lain sikit. Okay, tapi dia ada kait rapat dengan luas bulatan lah. So luas sektor bermaksud kalau kita buat satu bulatan kat sini. Okay, so ni pusat bulatan. Catat ada 2 jari di sini. Dan ini ada kawasan berlorek. Okay, satu kawasan berlorek ini dinamakan sebagai sektor bulatan lah. Maksudnya awak belajar masa tingkatan 2 rasanya. Jadi kita tengah tingkatan 2 rasanya. So kita ada sektor di sini. So kita ada sudut yang dicangkumkan oleh kawasan berlorek tu. Theta lah. So nak dapatkan luas sektor ni, okay, luas sektor kan. So A sama dengan
theta bahagikan dengan 360 darab dengan pi j kuasa 2. Okay. So nampak dah ada persamaan untuk penggunaan luas bulatan ni dekat sini. So theta bagi 360 darab dengan pi j kuasa 2. Okay. So kita recap balik yang masa awak belajar tingkatan 2 tu apa dia. Cuma ada beberapa term yang awak kena ingat balik lah. Termasuk diameter, term bearing, apa lagi? Kita ada perentas. Tu kena tengok balik lah tingkatan 2. Nanti tak apa, nanti kita akan refresh balik berkenaan dengan bab bulatan. Okay. Kita ada luas sektor dan kita ada juga satu lagi dinamakan sebagai panjang lengkuk. Okey, panjang lengkuk. So panjang lengkuk kat sinilah. Contohnya kat sini panjang lengkuk dia. Panjang lengkuk minor panggil. So kalau major, panjang lengkuk yang selain daripada itulah. So panjang lengkuk minor dia adalah formula dia adalah L sama dengan theta bahagi dengan 360 darabkan dengan 2 pi j. Okay. So ini adalah 4 formula yang awak perlu ingat dalam asas bulatan lah. So orang kata kalau tak ada, awak tak ingat yang benda ni, tak cukup awak belajar bulatan. Okay. So 4 formula ni awak kena tahulah, mesti hadam dalam bulatan. Selain daripada, kejap lagi kita akan belajar berkenaan dengan sudut-sudut dalam bulatan. Okay, dalam bulatan kita pecah kepada 2 bahagian. Okay, satu pada sudut-sudut yang ada dalam bulatan tu sampai sudut sisi 4 kitaran. Dan satu lagi berkaitan dengan konsep tangent dalam bulatan. Itu nanti kita akan waktu minggu depan lah. So minggu ni just kita pakai fokus kepada sudut lah. Okay, tapi yang asas ni, asas bulatan ni, asas yang awak boleh tahu dalam bulatan ni mesti ada, awak tahu luas bulatan, dia punya lilitan bulatan, dia punya luas sektor dengan panjang lengkuk. Okay, ingat 4 ni adalah asas kepada awak faham pasal bulatan ataupun tidak. Okay, yang berkenaan dengan term bearing, perentas sebagainya semua tak perlu pun. Sebab awak nampak biasa dia akan bagi gambaran lah. Dia akan bagi gambar ajar dan awak akan tahu. Okay, ni nak pakai guna formula apa, ni formula apa. Itu yang penting. Alright? Okay. Kalau dah salin, bagi tahu cikgu untuk ni, formula ni. Cikgu masa dalam 2 minit untuk awak salin formula ni. Okey, baik. Saya dah cukup kot untuk yang luas ni. Belum. Belum? Okey. Okey dah. Okey dah Okay. Okey, baik. So malam ni kita akan pergi kepada
topik tingkatan 3. Tingkatan 3 ni dah fokus kepada sudut lah, sudut dan tangent bagi bulatan. Okey, sebelum kita pergi kepada asas dia, sudut tu, okey. So, kita tengok kepada jenis-jenis sudut yang ada dalam bulatan lah. Dalam topik bulatan ni. Satunya sudut ni, sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkuk. Oleh lengkuk yang sama adalah sudutnya sama okey. Contohnya kat sini. Kat sini kita ada sudut yang dicangkumkan oleh lengkuk A dan B. Kat sini ada dua A dengan B, lengkuk dia. So, sudut yang dicangkumkan tu, yang theta ni, katakan ini 30 darjah, sini pun 30 darjah, ini pun 30 darjah. Ini contoh. So, maksudnya cikgu cakap kat sini, sudut yang dicangkumkan oleh lengkuk yang sama tu, so dia menghasilkan sudut yang sama. Right? Okay. Kat sini lengkuk dia ada, kita bagi AB lah. Dalam contoh yang cikgu bagi tu dia tak ada lah AB. Just cikgu nak beritahu kita ada dua lengkuk dekat situ. Okay, dua lengkuk kat situ yang sama. So katakan kat sini kita buat warna-warni dia kan. Okay, ni garisan dia. Satu. Okay, lepas tu warna biru. Okay, warna biru di sini. Yang kedua ni. Dan juga warna hijau di sini. Okay. So kita ada 3 sudut yang dicangkumkan pada lengkuk yang sama Pada lengkuk yang sama, so bermaksud sudut dia sama jugalah. Okay. Okay, next yang kedua, kita tengok kepada sudut pada pusat adalah 2 kali sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama. Contoh kat sini, kita ada sudut pada pusat, warna merah ni. Okay. Warna pusat. Dan kita ada warna biru ni, sudut yang dicangkum kepada lilitan. Okay, warna biru lilitan. Tapi, kedua-dua sudut ni dicangkum oleh dua lengkuk yang sama lah. Iaitu pada titik yang sama. A dengan B. So, bermaksud betul sudut pada pusat adalah 2 kali ganda. Katakan kat sini adalah 60 darjah. So kat sini akan jadi 30 darjah. Right? So dia 2 kali ganda daripada pada sudut hitam yang dicangkum oleh lengkuk yang sama. Right? So maksudnya kat sini kita dah 2 benda yang sama, iaitu pada dicangkum pada lengkuk yang sama. So dia akan menghasilkan satunya sudut yang sama. Satunya kalau kat pusat adalah 2 kali ganda sudut dekat lilitan lah. Okay, itu konsep dia. Yang ketiga pun kita akan menggunakan konsep yang sama. Oh, ini tak. Ini konsep dia adalah konsep sudut pada separuh bulatan. Okay, katakan ada kata kita ada separuh bulatan kan. Kita ada separuh bulatan di sini. Kat sebelah ni pun ada separuh bulatan. So, kita buatlah satu segitiga. Satu segitiga. Okay. Sini. So, sudut kat sini adalah 90 darjah. Buat kat sini pun sudut dia tetap 90 darjah. So, sebenarnya sudut puncak dalam segitiga dalam semi bulatan adalah 90 darjah. Sudut puncak tu maksudnya sudut dekat lilitan semi bulatan tu lah. Semi bulatan tu separuh bulatan. Di mana kat sini kalau kita tengok yang dicangkumkan adalah A dan B. A dan B ni apa? A dan B ni adalah dia punya diameter. Okay, sudut dekat sini of course dia akan jadi 90 darjah. Ni pun 90 darjah. Boleh? Alright. Yang next seterusnya, nombor 4. Okay. Okay, tadi kita bercakap mengenai lengkung yang sama, lengkuk yang sama kan, A dan B. Tapi kat sini yang nombor 4 ni lengkuk dia tak sama. Satu AB,
satu lagi CD. Tapi dekat sini dia punya keyword dia adalah lengkuk dia adalah sama, panjang. AB dia sama dengan lengkuk CD. So bila lengkuk AB dengan CD ni sama, of course sudut di P dengan Q ni, okey, sudut di sini dan di sini sama. Okey. Sudut di sini sama. Okey. So maksudnya kalau kita konsep kat sini adalah bila dua sudut yang dicangkum pada dua sudut yang dicangkum pada satu lengkuk yang mempunyai yang mempunyai lengkuk yang sama panjang, dia akan menghasilkan sudut yang sama besar. Okey. Okey, mana-mana sudut, okey, sudut yang dicangkum, okey, dicangkum oleh lengkuk sama panjang adalah sama besar. Okey. Ini ayat dia. Ini ayat cikgu lah. Nak kefahaman awak. Okey. Kalau lengkuk dia sama panjang, bermaksud dia punya sudut dia sama besar. Sudut yang dicangkum adalah sudut dia sama besar. Tak kisahlah dia punya lengkung dia kat sini satu, kiri kanan, atas satu ke lengkung. Tapi kalau lengkuk dia sama, so bermaksud dia punya sudut pun dia akan jadi sama besar lah. Okey. So maksudnya dia punya lengkuk dalam bulatan ni memain peranan lah. Dua lengkuk yang dicangkum memain peranan untuk sudut dia. Okay, next. Kita berkisar dengan lengkuk juga. Okay, tapi kat sini nombor 5 ni, saiz sudut pada pusat bulatan adalah berkadaran dengan panjang lengkuk. Okay, katakan kat sini, BC ni 3 cm. Okay, dan sudut DO kat sini adalah 30 darjah. Dan sudut panjang lengkuk DAD ni adalah 6 cm. Okay, so kita dah boleh ragak dah. Sudut kat sini adalah 60 darjah. Kenapa? Sebab panjang BC ni, panjang AD adalah 2 kali ganda daripada BC. Okay, panjang AB 2 kali ganda daripada BC. So that bila kat sini 30 darjah, so ini pun akan ganda 2 lah. 30 kali 2 dapat 60 darjah. Okay, so kat sini panjang lengkuk memainkan peranan dari segi besar dia punya sudut yang dicangkumkan tu. Boleh faham kat sini? So kalau diganda 2, kena ganda 2 lah. So dia berkadaran dengan panjang lengkuk. Okay, so far setakat ni 5 konsep sudut ni boleh dapat tak? Okay, so far macam mana? Boleh? 5 konsep sudut dalam bulatan ni. Boleh catch up tak? Pada zaman? Nak cakap? Boleh? Open je mic. Boleh ke? Boleh Boleh. Okay, so okay, dia nak cakap boleh. InsyaAllah. Saifuddin macam mana? Boleh dapat? Boleh. Okay. Tengok semua senyap kan. Terus kita nak tanyalah macam mana, boleh tak faham tak apa yang cikgu ajar ni kan. Okay. Next kita pergi kepada latihan lah. Okay. So kita nak kenal pasti sudut-sudut yang sama dengan X pada rajah yang diberikan itulah. Okay. So contoh kat sini,
kita ada X kan? X dekat P. Okay, X ni dekat P. Okay, dekat P. So, X ni, sudut X ni dicangkumkan oleh paksi atau paksi pula. Dicangkumkan oleh lengkuk B dengan A lah. Okay, B dengan A. So, sudut mana yang sama dengan X ni? So, dia mesti dicangkum oleh lengkuk yang sama juga kan? Okay, so kita tengok cangkup sudut mana yang dicangkumkan oleh sudut yang sama, lengkuk yang sama adalah dekat Q. Okay, dekat sinilah, dekat Q. Tapi kalau kita nak tulis nama dia, jangan tulis Q tau. Kita tak boleh letakkan sudut Q. Okay, kita kena buat macam ni. Untuk sudut dia, kita mesti ada sekurang-kurangnya 3 huruf. 3 huruf Kita tak boleh buat satu huruf je. Tersalah. Okay, so macam mana kita nak tulis sini? Okay, so kat mana sudut dia tu? Okay, contoh kat sini sudut dia dekat Q kan? Okay, so letakkan Q di tengah-tengah. Okay, Q di tengah-tengah. So Q bersambung dengan B. Okay, bersambung dengan B. Q juga bersambung dengan A. So maksudnya sudut dia adalah sudut BQA, ataupun kita boleh terbalikkan sebenarnya AQB, atau kalau nak betul-betul AQB. Boleh, tak ada masalah. BQA boleh, AQB pun boleh. Asalkan kita kena ada 3 huruf kat sini lah. Jangan awak buat, oh ni sudut Q. Salah So kita buat, nak namakan sudut tu, kena ada letakkan sudut tu kat mana? Sudut kat mana? Letakkan huruf tu di tengah-tengah. Okay, katakan sudut kat sini adalah kita nak ambil sudut dia Q. So that means kita letakkan Q di tengah lah kat sini. Q di tengah-tengah. So yang antara sebelah-sebelah dia, bucu mana yang bersambung dengan dia? Contohnya Q ni bersambung dengan B. So Q juga bersambung dengan A. So maksudnya B, Q, A. Ataupun kita boleh terbalikkan lah. A, Q, B. Ikut terpulang guna. Tapi jangan P pula kan. So kena dapatkan yang sama lah. BQA ataupun AQB. Dia boleh terbalik. Okay, boleh dapat sama sebab dia cangkum pada lengkuk yang sama. Okay. Untuk yang B dengan C ni, cikgu nak minta awak buat dulu. Dapatkan dia punya sudut yang sama. X. Sudut X yang sama. Dengan gambar ajah B dengan C ni. Okay, cikgu rasa dalam 5 minit lah. Kan? So Syah dengan Afi pun at least korangnya dia boleh lukis dan dia boleh nampak kat mana X yang sama tu. Sudut X yang mana yang sama. So dia boleh namakan. So mana tahu cikgu pilih Afi ke kan. Okay, nanti at least korangnya dia boleh jawab. Okay, cikgu bagi masa 5 minit lah. Tapi cikgu tak pilih lagi. Dah 5 minit tu cikgu akan pilih siapa yang akan jawab. Okay, baik, cikgu tinggalkan awak untuk 5 minit. So nanti kita akan bagi hadiah. Siapa yang mempunyai bintang-bintang yang banyak, yang terkumpul, yang banyak, saya akan bagi hadiah. Boleh tak? Ada tak? So Afi boleh catatkan 2 bintang untuk awak, untuk sebab awak jawabkan 2 soalan dekat sini. Okay, terima kasih. So awak tulis dekat dalam buku catatan awak tu 2 bintang. So start bintang tu start hari ni sampailah betul mungkin sampai ujung tahun, tapi untuk sampai yang yang kelas bersemuka nanti 8 Mac nanti, so nanti cikgu akan tengok siapa yang paling banyak bintang. So kita akan tengoklah siapa yang akan dapat hadiah misteri tu. Okay. Okay, so siapa yang nak tampil jawab soalan pun akan dapat bintang juga daripada cikgu. Okay, so siap sedialah, beranikan diri untuk menjawab soalan. Okay, untuk Saifuddin cikgu bagi 1 bintang sebab 1 salah. Sebab dia berani mencuba, cikgu bagi 1 bintang kat dia. Sebab B dia jawapan dia betul. Okay, Saifuddin boleh catatkan 1 bintang untuk awak. Pada antara yang terawal, hantar dekat dalam WhatsApp cikgu. So bagus. Ada peningkatan.
Cuma C tu dia ada lag sikit mungkin dia tak perasan kod yang lengkuk tu. Yang cikgu masukkan lengkuk tu. Okey, tak apa. Next nanti kita boleh tengok lagi siapa dapat bintang. Okey. So tengok nombor 2 dalam majah O ialah pusat bulatan, cari nilai theta. Okey. So kat sini kita nak buat latihan mengenai sudut dua kali ganda tu lah. Sudut berganda pada pusat dengan pada lilitan. Okey, dekat sini untuk soalan contoh ni senanglah. Tapi penyelesaian ni cuba abaikan sebab ni dia macam ada kesilapan sikitlah. Okey. So kita pergi soalan yang A tu. Okey. Yang A tu macam ni kita nak selesaikan. Dalam soalan A ni awak kena tengok macam mana dari segi dia punya penyambungan jejari dia. Okey, kalau kita sambungkan O ke B ni, okey. So kita ada panjang yang sama dengan OP. Okey. So kita dapat panjang yang sama dengan OP. So katakan kat sini panjang sini dan panjang sini. So kalau sini 30 darjah, sini pun 30 darjah lah. Okey. So 30 darjah, 30 darjah. Kenapa cikgu cakap 30 darjah, 30 darjah? Sebab kalau kita buat segitiga ini, dia menghasilkan segitiga sama kaki. Sebab O dengan P dengan O dengan B panjang dia sama. So apa panjang dia sama? Sebab dia adalah jejari. Okey? Jejari. Okey. So kalau kat sini 30, kat sini pun 30. So of course kat sini akan dapat jawapan dia 120 darjah. Okey. So dapat 120 darjah. Okey. So kita kena dapat 130 kat sini. 120 kat sini. Kenapa? Kalau kita sambungkan, kita bentukkan warna biru ni QO OB dan ni. Okey. Okey. So kita larikan sikit. Ke bawah. Okey, nampak tak? So dekat sini kita nampak bentuk ni lah. Bentuk roket tu. Okey. Kita nampak bentuk seakan-akan roket kat sini. Di mana dekat sini 120 tambah 20 dapat 140 dan theta dekat bulatan. For sure theta ni adalah sama dengan 140 bahagikan dengan 2. So theta dia akan dapat 70 darjah. Okey. 70 darjah. Alright. Okey, boleh dapat ni. Macam mana kita nak dapatkan sudut dua kali ganda tu? Okey. So maksudnya sudut dekat O dan dekat O tu 140. Tapi sudut dekat O tu adalah dua kali ganda sudut dekat lilitan dia. So 140 bagi 2 dapat 70 darjah. Boleh dapat semua ni? So kita kena sambung sikitlah. Effort kita kat sini sambungkan O ke B ni. So bila kita tu dapat sudut dekat O ni, sebahagian sudut dekat O kita nak buat tu. Okey. Right, kita dapat 70 darjah. Okey. Okey, untuk soalan berikutnya, soalan B dengan C ni, cikgu nak bagi awak latihan. Siapa yang dapat buat, hantar ke WhatsApp cikgu. Jawapan dia, dia dapat bintang, tambahan bintang lagi. Okey. So cikgu bagi masa dalam 10 minit untuk awak buat soalan ni. So nanti sila jawablah. Siapa yang hantar, cikgu akan bagi bintang. Siapa yang cikgu panggil nanti, so dia pun akan dapat bintang juga. Okey. Baik, cikgu tinggalkan awak untuk 10 minit. Selesaikan, dapatkan berapa theta dia.
Okey, masih yang B tu tak dapat lagi. Macam mana nak jawab dia? Okey, baiklah, cikgu terangkan sikit ataupun cikgu jawab terangkan yang B tu macam mana kita nak jawab dia. Okey. So kita ada 120, sama juga konsep yang C ni. So kita kena ambil sudut yang belakang ni. Okey, sudut yang belakang. Kita tak boleh ambil 120 ni bahagi 2 dapat sudut theta ni. Salah lah Okey, dia salah. Okey. So apa kita buat kat sini? Kita kena dapatkan sudut di sinilah. So sudut kat sini 120, 360 tolak dengan kita katakan ni adalah X. So X ni sama dengan 360 tolak dengan 120. So should be kita dapat 240 darjah. Okey, dapat 240 darjah. So nak dapatkan theta, theta sama dengan 240 bahagi dengan 2. So kita dapat 120 darjah. Kan senang. So dia bertitik tolak dengan sudut yang bentuk roket ni. Dua kali ganda tu. Okey, sudut dia mesti dekat bawah dekat bawah sudut tu. Dia tak boleh dekat bahagian atas tu. So dia kena dekat bahagian bawah. Dekat pusat. Walaupun dia dicangkung oleh lengkuk yang sama, tapi disebabkan dia mesti bersilang. Dia bukan katakan kita buat roket sini, dia bukan sudut di sini. Okey, nampak tak? Kalau sudut sini lain kan? Walaupun dia dicangkung oleh sudut yang sama, tapi dia punya lengkuk tu lain. Okey. Baik. So kena dapatkan sudut di belakang dia dulu dan baru kita bahagikan dengan 2. Walaupun nampak tak sudut dia akan jadi sama kat sini. Okey, ini pun 120 kan? Lebih kurang kan, hampir sama. So kalau kita bagi 2, 60. Macam tak logik kan? So akan jadi salah. So kita buat 120 ni, so maksudnya 120, kita dah boleh anggap ni A, B, C, O ni adalah sebuah apa? Sebuah rhombus bukanlah. Ikan rhombus rhombus okey, dia boleh katakan segi 4 selari silap. Segi 4 selari. Sebab sudut dia sama kan? 120 sama. So maksudnya dia boleh dianggap sebagai segi 4 selari. Okey, kalau tuan tanya apakah ciri-ciri segi 4 yang dalam ni adalah segi 4 selari, kita boleh katakan. Sebab sudut bertentangan dengan dia adalah sudut dia adalah sama. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang lain, soalan yang berkaitan dengan segitiga dalam separuh bulatan lah kat sini. Okey, so kita ada segitiga dalam separuh bulatan. Okey, apa yang kita cakap tadi, kalau ada segitiga dalam separuh bulatan, sudut di puncak dia ataupun di lilitan dia adalah sebesar 90 darjah. Okey, 90 darjah. Contoh kat sini, kita ada A, B, P kan? APB. So sudut APB ni adalah 90 darjah sebab AOB ni adalah dia punya diameter. Okay, diameter. So that mean kita ada satu semi bulatan di atas ni. Okay, bila ada satu semi bulatan dekat atas tu dan kita letakkan segitiga, so kita boleh menghasilkan sudut 90 darjah di puncak dekat P tu. Okay. So kat sini kita dapat 90. Sini pun dapat 40, dah ada bagi kat sini. So kita dah boleh dapat kat sini sudut dia berapa darjah. So dengan menolakkan lah. So 90 darjah tolak dengan 40 darjah. So dapat 50 darjah sudut di sini. Okay. So menariknya kat sini dalam soalan ni, dia bagi kat situ PQ sama dengan QB. So maksudnya kalau kita buat dua sudut di sebelah-sebelah dia, iaitu sudut yang dicangkung oleh lengkuk PQ dekat sini, iaitu X, dan satu lagi sudut yang dicangkungkan oleh QB.
sudut dia Y, makanya X dengan Y ni adalah sama. So kalau sama, so sudut dia just bahagi 2 lah. So maksudnya X sama dengan ataupun theta ni kita boleh buat sebagai theta ni sama dengan 50 bahagi dengan 2. So dapat 25 darjah. Okey, dapat 25 darjah dekat sini. So dapatlah betulan ni jawapan dia 25 darjah. Okey, untuk soalan A ni pula pun sama konsep dia. Cuma kita kena kenal pastilah yang mana sudut dia 90 darjah kan. Okey, cuma dekat sini ada penambahan. Awak boleh tambah kat sini 30 darjah. Sudut ni 30 darjah. Dia terlari. Dia apa kata? Cetakan dia hilang. Dalam buku pun kosong, tapi tengok jawapan dia, dia kena 30 darjah. Okey. So, dekat C dia kat sini sudut dia of course 90 darjah. Sebab kita ada satu segitiga yang berada di dalam semi bulatan. So, segitiga dalam semi bulatan kita menghasilkan sudut 90 darjah pada C. Okey, 90 darjah kan. So, kat sini, dia dah bagi sudut kat sini 30 darjah. Dan lengkuk C dan D dan C ni sama. Katakan sini 5 cm, sini pun 5 cm. Ingat lagi, kalau lengkuk dicangkup oleh lengkuk yang sama panjang, sudut dia sama saiz atau sama besar. So, kalau dekat sini 30, dekat sini pun 30 darjah. So, dan of course, kita dah boleh simpulkan kat sini 60 darjah. Sebab kita gabungkan 30 dengan 30. Ini 90 dan theta, of course kita boleh tahu theta sama dengan 90 tolakkan dengan 60 darjah. So, kita dapat 30 darjah. Okay, boleh tak dapat ni? So kita menggunakan aplikasi ataupun kegunaan konsep segitiga dalam semi bulatan lah untuk kita tentukan sudut-sudut theta tu. Boleh semua? Senyap semua? Ada nak tanya apa-apa ke mengenai sudut ni setakat ni? Saza? Elina boleh ke sekarang? Ada yang tak faham ke? Okey, baik. Kalau boleh, cikgu nak minta awak buat soalan bahagian B dengan C tu, soalan B dengan C tu. Okey, B dengan C. Okey, ni soalan dia. Daripada Hafiz boleh tengok ni Syah dengan Hafiz boleh tengok soalan ni, lukis semi bulatan dia dan tentukan nilai theta yang kita boleh dapat kat situ. Okey, tentukan nilai theta yang kita boleh dapat dalam soalan tu. Okey, boleh? Okey, cikgu bagi masa 5 minit lah untuk soalan ni. Dah siap? Okey, so mula kita tengok sudut 52 ni. Okey, di OB ni adalah sudut segitiga sama kaki. So bila segitiga sama kaki, sudut 52 dan sudut DD ni pun sama 52 darjah lah. Dan kita tahu sudut dekat D ni 90 darjah. Okey. So 90 tolak dengan 52, so kita dapat 38 darjah dekat D ni. Dan kita tahu juga lagi DOA ni adalah segitiga sama kaki juga. Okey, segitiga sama kaki juga. So bila kat sini 38, sini pun 38 darjah lah. So kita tak payahlah cari sudut kat sini kan. So just to dapatkan 38 dan theta kita tahu ni adalah garis lurus. Theta sama dengan 180 darjah tolak 38 darjah. So far kita dapat theta 142 darjah. Okey. Boleh dapat ni untuk sudut ni, sudut ni.
So belah sini, siapa yang B tu, cikgu ulang balik. Yang soalan B, so kita ada segitiga macam Adi Zaman buat tu. Kita ada sudut AOP kat sini. Segitiga AOP ni segitiga sama kaki lah. So dia ada 70 di puncak dan sudut di kaki dia 55 dan 55 darjah. Dan Badi Zaman tahu P ni sudut kat P ni 90 darjah sebab dia adalah segitiga dalam separuh bulatan. Okey, segitiga dalam separuh bulatan, so maksudnya dia 90. So dia tolaklah 90 90 tolak dengan 35. 90 tolak 55. Silap. 55. So dapatlah 35 darjah. Then dia pun tahu juga POB ni adalah segitiga sama kaki juga yang dekat sini. Okey, segitiga sama kaki juga. So then dari segitiga sama kaki, sudut yang di kaki ni adalah sama. So makanya theta ni sama dengan 35 darjah. Okey. Boleh tak dapatkan ni contoh dia untuk soalan B di sini, contoh dia untuk segitiga dalam separuh bulatan. Okey. Cikgu, Boleh? Ya, ayat apa dah? apa tu macam mana dapat 55 darjah? Oh, 55 darjah. Okey. Yang ni segitiga sama kaki, betul tak Afi? Betul. Afi. Okey. Kalau kita terbalikkan je ni. Dia ni 70 Okey. So sudut kat sini sama kan? X, katakan ni X kan? Okey. So maksudnya 2X tambah dengan 70 sama dengan 180 darjah. Darjah. Kan segitiga, sudut pedalaman dalam segitiga kan 180 kan? Oh. Okey. So 2X sama dengan 180 tolak dengan 70. So 2X sama dengan 110. So X sama dengan 110 bahagi 2. So dapat 55 darjah. Oh, terima kasih cikgu. Okey. Boleh. Okay. Awak tersalah kat situ ke Afi? Tak tahu macam mana nak dapat. Okey, tak apa. Okey, dah salin dulu. Kalau dah salin bagi tahu cikgu Afi. Baik cikgu. Okey, D dengan B tu bertentangan untuk sisi kebataran ni, D dengan B bertentangan. So bila D dengan B tu bertentangan, so maksudnya hasil tambah D dengan B ni adalah sama dengan 180 darjah. Manakala C dengan A ni, okey, C dengan A pun sama juga bertentangan. So hasil tambah A tambah C sama dengan 180 darjah. Manakala sudut peluaran adalah sama dengan sudut pedalaman bertentangan yang sepadan. Okey. Apa yang cikgu masuk kat sini? Okey. Kalau kita ada sudut Y di sini, okey, sudut peluaran dekat bucu ni, okey, iaitu X, sudut peluaran dia. So dalam ni kat lain lah. Saya letak Z lah. Kat sini sudut pedalaman dia. Okey, sudut peluaran dia adalah X. So makanya X dengan Y ni adalah sama. Kenapa? Sebab kat sini, contohnya kan, kita bagi Y ni adalah 120 darjah. Okey, 120 darjah kan. Okey, so sudut bertentangan dengan dia adalah kat sini Z. Z kita buat tadi kan, Z. So Z ni berapa darjah? Z ni 180 tolak dengan 120. So kita akan dapat 60 darjah lah. So Z dapat 60 darjah. Tapi macam mana dengan X? So X ni kan garis lurus dengan Z. Kan? Garis dengan Z. So X sama dengan 180 darjah tolak dengan 60 darjah. So kita dapat 120 darjah. Okey, 180 tolak 60. So makanya jawapan dia X dengan Y ni adalah samalah. So maknanya sudut peluaran adalah sama dengan sudut pedalaman bertentangan yang sepadan. Bertentangan yang sepadan.
Okey. Dia dapat maksud cikgu lukis tu. Okey. Dapatkan maksud dia. First thing adalah hasil tambah sudut bertentangan dia 180. Sudut peluaran adalah sama dengan sudut pendalaman bertentangan dengan sudut sepadan dia. Okey, itu nombor 2. So ada 2 lah kat sini. Konsep dalam segi 4 kitaran yang awak perlu tahulah. So itu di segi segi sebanyak berkenaan dengan sisi 4 kitaran. Okey, segi 4 kitaran ni apa? Okey. Mesti awak tanya, apa itu segi 4 kitaran? Segi 4 kitaran ni adalah segi 4 yang hanya berada dalam bulatan. Okey, dalam bulatan. Dan setiap bucu-bucu bagi segi 4 ni mesti menyentuh pada lilitan bulatan. Okey, kalau dia tak termasuk dalam lilitan, tak kena kepada lilitan semua bucu dia, maksudnya itu bukan segi 4 kitaran lah. So contohnya kat sini, nampak tak dia kena dekat bucu dekat sini, bucu dekat sini, bucu dekat lilitan ni, dekat lilitan ni. Semua lilitan tu dia mengenai. So maksudnya itu dinamakan sebagai sisi 4 kitaran. Kalau dia tak sama, dia tak kena, so maka dia bukan sisi 4 kitaran lah. Okey, kita tengok soalan dia, nombor 4. Okey, mula kita bagi contoh dulu. Okey, nampak ni? Okey, dia bagi 2x, bagi x dengan y kan. So kat sini kita boleh dapat agak lah. So x tambah 2x ni, hasil tambah dia menghasilkan sudut 180 darjah. So bermaksud 3x sama dengan 180 darjah. So x sama dengan 60 darjah. So then y sama dengan apa? Y ni sama dengan 2x. So x sama dengan apa? So sama dengan 120 darjah. Dapat? Simple je kan? Dapatkan x. So 2 darab 60 dapat 120 darjah. So kita dah boleh dapatkan ni. Syah terkeluar. Kita dapatkan sudut 120 darjah. Okey. Kita tengok soalan A tu. Okey. Soalan A. Kat mana dia punya, kita ada x dengan y kan? Okey, kita tengok x dengan y. Kat sini. So kita tengok x, sudut x. Mana sudut bertentangan dengan x tu? Okey. So kalau kita nampak lihat dekat sini, sudut yang bertentangan dengan x tu adalah dekat D. Dekat D. Okey, sudut dekat D. So bermaksud sudut dekat sini mesti 180 lah hasil tambah dia. Dan kita dapat bentuk segitiga kat sini. DAC ni kan. Bentuk segi 3. Okey, apa ni? Okey, tak apa. Cikgu buat rakaman nanti awak boleh tengoklah. Ni Syah. Okey, boleh tengok balik rakaman tu dan tengok. Boleh belajar balik. Tak apa, tak apa. Okey, baik. Cuba tengok kat sini. Kita ada DAC tu segitiga. So, benda sama, hasil tambah segitiga, hasil tambah sudut pendalaman dalam segitiga adalah sebanyak 180 darjah. So, then kita dah secara automatically dapatlah D ni. So, D ni sudut dekat ataupun ADC ni sama dengan 180 tolak dengan 35 tolak dengan 30 darjah. Okey. So far kita akan dapat kat sini 180 tolak dengan 30 tolak 35. So kita dapat 115 darjah. Okey, kat sini dapat 115 darjah. Okey, ni secara automatically kita dapatkan nilai y. Nampak tak? So 115 adalah bertentangan dengan x, tapi dia ada sudut y adalah sudut peluaran bagi yang bertentangan dengan x tu. So makanya y sama dengan 115 darjah. X of course lah dapat. X sama dengan 180 darjah tolak dengan 115 darjah. So 115 tolak dengan apa? 180 tolak dengan 115. So far kita dapat 65 darjah.
Kan? Kita dah dapat dah. Menariknya sebab kita ada segitiga ni. Kita menggunakan, utilizekan semua yang ada konsep matematik yang kita faham sebelum ni. Masa 3/2 bentuk poligon, hasil tambah sudut dan perlaman semua tu. So kita gunakan benda tu untuk kita dapatkan nilai X dan nilai Y dia. Okay? Boleh? Boleh cikgu. Okay. Cikgu nak minta awak buat soalan B dengan C sebagai last question lah untuk malam ni. B dengan C. Yang bawah ni okay. Boleh jadikan sebagai dia punya latihan sebelum kita pergi pada tangent lah. Okay, B dengan C ni. Okay, tak apalah. Cikgu terangkan habis ni B dengan C. Dan yang soalan nombor berapa ni? Nombor 5 ni. Soalan nombor 5 ni cikgu nak minta awak buat sebagai kerja rumah. Hantar dekat dalam WhatsApp cikgu ni wajib. So yang tadi yang ada soalan strategi 1 2 3 tu, tu tak apa. Tu awak nak hantar-hantarlah. Tapi yang soalan nombor 5 ni wajib hantar sebab dia soalan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sudut yang kita belajar malam ni. Okey, dia gabungan segitiga dalam sebuah bulatan, sisi 4 kitaran, okey semua. Okey, boleh selesaikan. Okey. So kita tengok yang B dengan C ni. So kita ada A, B, C, D tu adalah bentuk segi 4 kitaran lah. Of course semua bucu dia ataupun letak kat lilitan bulatan dia. Okey. So kita nampak bentuk roket kat sini. Okey, bentuk roket. Alamak. Okey, kita dah nampak bentuk roket di sini. DB, ni roket dia. Ni roket dia. Okey. So, apa maksud roket X ni? Kalau sini adalah 130 darjah. So, X ni kita boleh dapat dah free je. Markah dia kan. So, X sama dengan 130 darjah bahagi dengan 2. Okey. So far kita dapat 65 darjah. So, dah free gitu kita dapat sudut X tu. X tu 65 darjah. Dan menariknya, okey, X ni sudut pertentangan dia, okey, sudut pertentangan X ni adalah Y. Nampak tak sudut pertentangan dia? Adalah Y ataupun B ni pertentangan dia D kan. So D tu Y, B tu X. So Y of course dah senang tahu. Y sama dengan 180 darjah tolak 65 darjah. So 160 tolak 65. So kita dapat 115 darjah. Okey. Kalau cikgu nampak macam cikgu laju sangat, bagi tahu cikgu. Boleh tanya. Sekejap. Okey, boleh tanya dan nanti kita akan discuss lah. Okey, so ulang balik sikit. So sudut berganda 2 kali ganda tu yang berada di O tu 130 tu kita boleh anggap sebagai sudut 2 kali ganda dengan X. So 130 bahagi dengan 2 dapat 65 darjah. Dan sudut X dengan Y tu adalah sudut bertentangan. So kita tahu sudut bertentangan adalah hasil tambah dia adalah 180. So Y sama dengan 180 tolak 65 darjah. So dapat 115 darjah. Okey, untuk soalan C pula, kita dapatkan X tambah Y. Okey, X tambah Y. So kat sini kita ada 2 bentuk sisi 4 kitaran. Iaitu kat sini yang pertama kita ada D, E, F, A. Dan satu lagi iaitu D, C, B, A. Okey, D, E, F, A dengan D, C, B, A. Okey, then so bila kat sini 110, kat sini of course kita boleh tahu dah separuh daripada sudut X ni kita boleh tahu dah 110, 180 tolak dengan 110 lah. Walaupun dia bentuk dia macam separuh daripada
hampir separuh daripada sisi 4 kitaran tu. Tapi kalau andai kata setiap bucu dia mengena pada lilitan, dia pun sama boleh dikategorikan sebagai sisi 4 kitaran walaupun dia separuh bulatan. Okey. So walaupun dia bagi dua, so dia sama juga sisi 4 kitaran lah. So kat sini 110, kat sini boleh dapat berapa? Kat sini boleh dapat 70 darjah. Okey, 70 darjah. Okey. So okay, so dekat sini X ni adalah hasil tambah. Maksud X ni. So maksudnya sudut dekat sini adalah sama dengan X tolak 70 darjah. Okay, X tambah X tolak 70 darjah. Kenapa? Keseluruhan dekat ni adalah X. Tapi sebahagian daripada D ni adalah 70 darjah. So sebahagian satu lagi X tolak 70 darjah. So kita boleh gunakan konsep tu lah. Dan sudut pertentangan ni sama dengan Y pula. Okay, so maksudnya X tolak 70 darjah tambahkan dengan Y sama dengan 180 darjah. So, kita boleh pindahkan saja X tambah Y sama dengan 180 darjah tambah 70 darjah. So, total up sedapat 250 darjah. Soalan tanya X tambah Y. So, kita dapat X tambah Y juga 250 darjah. So, kita tak payah tukar-tukar lah. So, dapatkan X tambah Y. So, sama dengan 250 darjah. Okay. Boleh setakat ni? So, Alhamdulillah dah dekat dengan 10.5 lah kan. So, kita rehat sekejap. Betul mungkin untuk minggu depan kita akan continue lagi. Bab bulatan, bab yang sama. So siapa yang dah print, terima kasih sebab bab ni mungkin kita akan go through dalam 2 minggu lagi kot sebab kita baru habis 1/3 daripada kertas ni. Baru 6 halaman daripada 18 halaman kan. So kita baru habis 6 je. Mungkin part tu nanti kita akan go through. Tengoklah 2 minggu lagi ataupun minggu depan kita habiskan. Tapi mungkin cikgu pecah kepada 2 bahagian kot untuk bulatan ni. Sebab bab ni terlampau besar untuk kita discuss. Okey, baik. Untuk kerja rumah, wajib kena hantar kat cikgu sebelum kelas minggu depan. Okey, sebelum kelas minggu depan adalah ni. Cikgu nak minta awak buat soalan nombor 5 ni. 5A, B dan C. Okey. 5A, B dan C sebelum kita pergi kepada bab tangent. Okey, 3 soalan je. Cikgu nak minta awak buat rumah. So konsep-konsep dia simple je. Kalau tak tahu boleh tanya cikgu, WhatsApp kat cikgu. Cikgu nak buat macam mana cikgu? Cikgu akan guide awak. Cikgu tak akan bagi jawapan. Direct. Cikgu akan guide awak. Okey. Tanya je kat dalam WhatsApp cikgu. 019, tahu kan nombor telefon cikgu kan? Yang orang selalu bagi nombor link untuk Zoom tu. Ataupun orang boleh message cikgu 019 277 8489. Okey. 09 277 8489. Kalau nak tanya pasal nombor 5A, B dan C lah. Okey. So far malam ni kita baru habis sudut dan perkitaran. So cikgu harap awak faham dan